Baru 39. Cuti sauri, aku ngomong koro komputer. Kita ada 42. Ada 3 orang lagi. Baiklah, kita mula dah pukul 3 ni. Semua fikir-fikir dah ada Cikgu Azhar? Sekejap saya kau ada kot rasanya. Tak nampak. Okey. Ada dah. Cikgu Zayed dah ada, Puan Zaliha pun dah ada. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain lagi 3 nanti insya-Allah dimasuklah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan, Cikgu Azhar selaku PKP, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zaliha selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Cikgu Zayed selaku Penolong Kanan Co-Curriculum. Cikgu Azinida, Ustazah Azinida dah ada ya bersedia untuk mencatat minit mesyuarat kita hari ini. Sebenarnya semua pencatat minit dah selesai menjalankan pernah mencatat. Jadi patah baliklah ni. Ini adalah minit yang keempat untuk mesyuarat guru lah. Setelah itu Puan Saidatul dah siapkan deminya tu yang ada sekarang ni yang dipaparkan ni. Baiklah. Sebelum kita memulakan tu, saya mengalu-alukan kehadiran semua guru-guru SK Sinaran Budi. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian guru-guru semua. Alhamdulillah semua dalam keadaan sihat dan juga kita dapat bertemu semula untuk mesyuarat guru kali keempat. Lama sangat kita tak bermesyuarat kerana keadaan tidak berapa mengizinkan dan tidak ada beberapa perkara penting yang kita nak sampaikan. Jadi bila dah perlu macam ni, lagipun hampir setiap minggu kita ada bacaan Yasin yang kita perlu, yang kita boleh sampaikan. Cuma sahabat-sahabat kita yang bukan Islam tak bersamalah waktu tu. Tu yang kata kena buat juga mesyuarat guru untuk kita melaporkan ataupun memaklumkan apa-apa perkembangan yang berlaku dekat hampir setahun. Last kali kita mesyuarat ni berapa hari bulan ni? Mesyuarat kali ketiga ni. 23 Februari bulan 2 hari tu. Lepas tu kita tak ada mesyuarat apa-apa lagi. Baiklah, sebelum kita memulakan mesyuarat kali keempat, mesyuarat guru kali keempat 2021 ni, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya jemput Ustaz Munir. Boleh kot bacakan doa sikit Ustaz? Supaya memberkati. Boleh insya-Allah boleh. Okey. Sila Ustaz, sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sadrana wa 'awfi bihi udurana wa yassir bihi umurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa قبورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الموت يا سامع الصوت احفظنا الآفات والعاهات والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapa kami ya Allah, dosa guru kami ya Allah, dosa muslimin dan muslimat sekaliannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah ke atas kami ya Allah hidayah dan petunjuk-Mu. Bimbinglah kami ya Allah ke arah jalan-Mu yang benar. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahumma rabbuna la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير
أن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من شرور كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Baik, apa ni? Okey, sebelum kita tengok pada minit mesyuarat yang lalu, saya mohon seorang guru untuk mencadang untuk mengesahkan minit mesyuarat yang lalu dan sokongan daripada seorang guru yang lain semoga dapat dijalankan secepat mungkin. Guru-guru, cepat sikit sayang. Saya ni tengah bergaduh dengan TM tu. Saya takut kejap lagi dia kata dia nak baiki entah apa, dia nak tukar box apa entah. Saya takut suami pesan tadi kata suruh guna handphone. Saya kata saya nak mesyuarat, tak puas lah nak guna handphone. Tu kata nanti kalau tiba-tiba saya terhilang daripada radar ni, saya buka handphone lah pula. Sebab dia nak baiki apa entah TNB punya ni. Okey guru-guru, cepat sikit untuk buat pengesahan dan sokong. Saya Nurul Atirah mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Terima kasih. Okey, menyokong. Seorang guru menyokong, cepat sikit sayang. Saya Puan Rohida Abu Bakar menyokong. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Atira dan Cikgu Rohida. Baiklah, okey. Perkara yang berikutnya ialah perkara-perkara berbangkit. Perkara ni kita nak kata perkara berbangkit sangat, saya rasa tak perlu nak dibincangkan lagi kerana benda ni telah pun dilaksanakan dengan baik oleh semua guru-guru kerana mesyuarat kita yang ketiga ni adalah pada 23 Februari yang lalu. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, dah 7 bulan dah kita tak ada apa-apa cerita pun sebab kita dengan keadaan itu ini dan sebagainya, jadi menyebabkan kita tidak melakukan perjumpaan untuk menjalankan mesyuarat guru berikutnya. Baik, dekat situ Cikgu Aznida tulis situ perkara berbangkit tiada. Kita tak payahlah nak ulas balik ya Cikgu Aznida. Okey, seterusnya perkara-perkara baharu. Baik, perkara-perkara baharu yang kita nak bincang di sini, saya senaraikan lebih kurang ada 9 ataupun 10 perkara. Saya minta cikgu-cikgu semua ambil maklum dan juga ambil cakna lah supaya tahu apakah yang nak dibincangkan dalam mesyuarat kita hari ini. Yang dulu tu dah bagus dah. Terima kasih pada semua guru-guru. Terima kasih kepada Puan Saidatul yang telah membuat minit mesyuarat dan juga maklum balas. Jadi memang kita dah jalankan iaitu pembukaan sekolah waktu awal tahun hari itu. 1 Mac 2021, tahun 1, tahun prasekolah tahun 1, tahun 2. 8 Mac tahun 3 hingga tahun 6. Baiklah. 1, perkara-perkara baharu yang pertama ya Cikgu Aznida dan semua guru-guru yang lain, iaitu tentang pengoperasian sekolah sebagaimana yang kita telah dimaklumkan oleh kita punya Menteri Pelajaran kita Razi Jidin apa Cikgu Azhar? Apa pangkat Razi Jidin tu saya pun tak pasti, tapi Menteri Kanan Pendidikan. Jadi kita semua dah dengar daripada dia dan kita sudah dimaklumkan bahawa sekolah akan mula beroperasi, tetapi kita kena tengok negeri masing-masing. Itu adalah bergantung kepada fasa berapa negeri masing-masing. Jadi Selangor adalah masih di fasa 2. Mamuju dah berenjak juga. Kalau fasa 1, satu benda pun tak boleh buat kan. Jadi kita dah berenjak ke fasa 2 ni adalah sedikit sebanyak kelonggaran. Macam beberapa perkara dah boleh beroperasi. Cuma untuk pengoperasian sekolah, negeri yang fasa 2 masih belum lagi beroperasi mana-mana sekolah, mana-mana tahun pun, baik sekolah menengah maupun sekolah rendah. Cuma nanti bila kita sudah berada di fasa 3, tengok nanti mudah-mudahan semakin ramai yang pulih dan semakin kurang yang berjangkit penyakit tersebut, COVID tu. Jadi kalau kita dah berada di fasa 3, maka
murid-murid kita tak ada PPKI, so yang kita nak beri penumpuan ialah prasekolah. Jadi cikgu-cikgu prasekolah dan juga PPM bila dah masuk ke fasa 3 nanti, maka kalian akan dikerah untuk membersihkan pera dengan dan disanitize pera tu dengan bantuan pekerja dan sebagainya, dan bersedia untuk menerima mengoperasi sekolah semula di mana akan menerima anak-anak kita apabila kita telah dimaklumkan tarikhnya nanti. Jadi untuk tempoh sekarang ni pengoperasian bagi negeri di fasa 2 masih belum dijalankan. Jadi kita bertenang dululah. Kita masih teruskan dengan PDPR seperti biasa. PDPR tak boleh tinggal. Pelaporan PDPR juga tak boleh tinggal kerana sentiasa dipantau oleh pihak jabatan, pihak kementerian dan terutamanya PPD. Sentiasa dipantau. Jadi untuk seterusnya ialah pengoperasian sekolah kita masih belum boleh dijalankan. Okey, itu yang pertama. Okey, tajuk yang kedua ialah tentang saya nak maklumkan sekolah kita menerima menerima bantuan baik pulih sekolah daripada kementerian, iaitu turun bantuan untuk elektrik dan juga bumbung. Sedang dijalankan sekarang ni. Ni Cikgu Azhar bagikan untuk negeri fasa 2 tadilah. Murid lain PDPR. MBK, PPKI hadir tanpa pilihan. Kita tak ada PPKI, jadi kita tak perlu untuk untuk risaukan perkara tersebut. Itu cerita yang pertama tadi, pengoperasian sekolah untuk sekolah kita lah, sekolah rendah. Belum ada lagi ya. Okey, seterusnya tentang saya masuk cerita tentang baik pulih tadi. Sekolah kita menerima bantuan daripada kementerian untuk baik pulih elektrik di blok C dan juga bumbung. Bumbung ni baru dapat. Saya baru je jumpa hari Senin baru-baru ni bersama Cikgu Azhar dan juga PKP lain, bertemu dengan kontraktor dia yang dah hampir siap pun. Baik, bumbung yang dibaik pulih ialah bumbung blok C, kelas atas yang bocor tu. Kemudian bumbung blok A yang itu runtuh dekat tepi tangga tu, dan juga sedikit kita punya guard punya ni lah. Pos pengawal Puan. Pos pengawal. Pos pengawal yang depan tu kan pintu dia dah teruk dan tingkapnya pun dah teruk. Di situ lah yang dibaik pulihnya. Saya ingatkan dia buat pos baru, tak pun. Okey, tak cukup. Dia cuma dapat 20,000 je, sikit. Okey, baik. Tentang baik pulih elektrik ni, saya nak maklumkan kepada guru-guru blok C, jangan nanti kalau kita, mudah-mudahan kita jangan buka dululah sampai dah selesai, baik pulih bumbung dah selesai. Baik pulih elektrik ni ada masalah sedikit di mana sekolah kita ni sentiasalah kena rompak. Prasekolah dah berapa kali, dah 2 kali, dah masuk kali ketiga dah prasekolah tu. Dah segala benda dah diambil dia orang tu. Kalau kata tong gas tu dah berapa kali tukar dah. Kali ni dia tak dapat apa-apa dah dekat prasekolah. Dia pergi jalan-jalan, dia jumpalah orang elektrik tu pun. Saya nak cakap pandai sangatlah agaknya. Dia rasa sekolah kawasan selamat. Dia tak tahu sekolah kita ni sekolah yang sentiasa di-aim oleh perompak-perompak luar tu, orang yang kebuluran ni. Jadi dia telah dapat Cikgu Azhar, dia dapat apa? Dapat kabel. Dapat kabel. Sebanyak-banyak kabel. Wah, kaya raya. Kaya Dan. Dia dapat kabel. Dia ambil, dia angkut orang tu punya kabel sebab orang tu dia tengah tunggu barang untuk nak pasang dekat DB box tu. Saya tahu barang tu susah nak dapat sebab dulu dekat Selayang Baru pun barang tu jugalah, kotak kecil tu jugalah yang rosak masa saya jadi guru besar dekat Selayang Baru. Kotak kecil tu lah yang dekat DB box tu yang rosak. Nak dapatkan benda tu memang agak sukar. Jadi dia mengambil masa lah, jadi dia tak datang sekolah lah untuk nak lanjutkan dia punya tugasan. Dalam tempoh tersebut sempatlah pula dia punya kabelnya kena kaut si berantu ni lah. Jadi menyebabkan benda tu kita ni serba salah jugalah. Kita dah Cikgu Azhar dah pesan kata kawasan kita bukan selamat sangat, tapi dia dah tak ada pilihan orang kata sebab benda tu pun dah bergantungan di situ, jadi terpaksa tinggal lah juga. Jadi sekarang ni dalam keadaan macam tu, dia pergi mengadu dengan PPD, memberitahu kata
sebab dia kontraktor, jadi dia mengadu dengan PPD lah. Dia mengatakan bahawa dia punya tu dah kena curi. Jadi dia akan minta pengawal keselamatan tu ataupun unit keselamatan kita untuk ganti satu bab. Tapi dia curi bukan yang baru yang orang tu buat je, bukan kontraktor tu punya saja, termasuklah kita punya yang lama. Maknanya yang memang sedia ada kita punya pun dikaut sekali. Alamak. Itu yang menyebabkan dia kata kalau dia siapkan pun sebabkan kita punya tak cukup lengkap dia punya wayar-wayar tu semua, nanti blok C masih belum ada elektrik juga. Itu saya kata jangan sekolah dululah, harap-harap semua dah settle baru sekolah. Sebab banyak dia punya ceritanya ni. Nak kena, nanti kan dalam minggu ni tengoklah hari Khamis ke apa saya cuba datang sekolah untuk bincang dengan dia macam mana supaya kita cubalah supaya blok C tu ada elektrik semula. Macam-macam hal. Okey, bumbung insyaAllah dah settle. Cuma nanti dekat blok C tu Cikgu Azizah dan juga kawan-kawan lain yang berada di blok C sana, nanti kalau kalau masih berlaku kebocoran, kita boleh lagi untuk mengadu kepada kontraktor tersebut menyatakan bahawa kerja dia masih belum sempurna. Kita boleh lagi memberitahu mereka. Jadi nanti kalau dah buka sekolah, tengok apa yang sepatutnya bumbung dan juga elektrik tu, tengok apa lagi yang tak kena, kita boleh mengadu kepada kontraktor yang buat tersebut. Kenapa Cik Azhar? Tak dengar lah Cik Azhar, siapa yang cakap tu? Tak ada siapa. Okey. Baik, maknanya tu yang kedua ialah tentang baik pulih elektrik dan bumbung yang kita terima, alhamdulillah. Kita syukur dengan apa yang Allah bagi. InsyaAllah apa-apa yang berlaku di pada perkara-perkara tersebut dapat dapat diselesaikan dengan baiklah insya-Allah. Jadi saya akan bertindak untuk bertemu dengan kontraktor tu nanti. Tu benda-benda tu. Kata memang dalam DB box tu memang ada satu kotak yang penting untuk tu, dan benda tu kadang kalau dalam sangat dia akan rosak dan menyebabkan gangguan elektrik. Saya tahu tu sebab dekat Selayang Baru jadi benda tu, dan memang sangat susah nak dapat. Saya minta JKR tolong carikan itu. Okey, tu cerita yang kedua. Berikutnya ialah tentang ni dah dibaiki. Ni yang dekat blok A kan? Yes, Puan. Ni dekat blok A tu yang hari tu jatuh masa budak-budak ada kat sekolah tu, ujung dekat nak cuti tu. Ni dah dibaiki dah tu. Lepas tu yang blok C pun dia kata dah baiki. Tu kata nanti kalau blok C tu ada lagi kebocoran, maklumkanlah, kita akan cepat-cepat maklumkan pada Encik Fuad yang uruskan bumbung tu. Okey, settle dua perkara. Perkara ketiga Cikgu Atirah, Cikgu Zaleha bersedia. Saya nak cerita tentang bakul makanan yang kita dah lancarkan. Projek ataupun program bakul makanan yang SK Sinaran Budi telah jalankan, iaitu kita memohon kepada parents untuk menyumbang, parents yang mampu untuk menyumbang melalui PIBG, macam mana yang kita pernah cerita masa masa kita baca Yasin hari tu. Jadi bakul makanan ni semalam, hari Isnin lepas, semalam lah saya berbincang dengan Puan Zaleha. Kita dah mohon, kita dah minta bantuan daripada guru-guru kelas untuk menyenaraikan murid-murid ataupun parents yang terkesan kerana COVID ni, sama ada yang dijangkiti COVID ataupun yang tak ada kerja dan sebagainya lah, supaya kita dapat menyumbang bakul makanan tersebut. Jadi bila dah disenarai pendekkan oleh Cikgu Puan Zaleha semalam, tu yang Puan Zaleha kadang dia geram, kadang dia sakit hati dan sebagainya. Bila saya join benda tu baru saya tahu memang betul lah. Ada yang gaji 7,000 kot. Isteri dengan suami tu gaji kalau campur 7,000, dan kerja kerajaan kita, gaji kita tak dipotong ya. Jadi bila macam tu dia boleh sampai hati pula menyatakan bahawa dia terkesan COVID tu untuk dapatkan bakul makanan. Tak logik lah. Kawan-kawan lain yang gaji 1,000 lebih ataupun gaji apa tu, tu kita pandang lah juga. Tapi kalau dia gaji 4-5,000 tu, saya cakap dengan dia jangan. Memang pangkah lah, tak usah lah. Kalau ikutkan banyak sampai 50 lebih.
Dan saya nak maklumkan di sini, Cikgu Atira, saya nak kamu buatkan satu AJK bawah kamu dan juga bawah Puan Zaliha untuk nak menyelenggara benda ni sebab kita bagi tempoh sampai hujung bulan September. Ni dah hujung dah ni. Kita dah berada lagi seminggu ni dah hujung. Jadi AJK dah nak kena ada untuk nak kumpulkan duit-duit tu dan juga nak beli-beli barang tu semua dan sebagainya. Okey, untuk makluman semua, Puan Rogini iaitu selaku NYDP kita ada menyumbang 20. Dia pun adalah orang yang menguruskan, dia kan ada syarikat dan dia adalah orang yang membantu. Syarikat dia adalah syarikat yang membantu untuk orang-orang yang terkesan ni yang kekurangan makanan ni, dia ada menyediakan benda tu lah. Sebab tu bila hari tu kita maklumkan pada PIBG, dia kata dia ada buat benda tu, dia kata. Jadi sekarang ni dia telah pun menyumbang 20 bakul makanan kepada sekolah kita untuk kita agihkan lah. Jadi dia tak adalah tanya siapa-siapa tu, pandai-pandai kita lah nak agihkan, cuma dimaklumkan dia dah sumbang 20 bakul makanan. Kemudian dah berbincang dengan Cik Atira, kata benda tu kalau dia dah siap bagi, ni kita tak boleh tunggu lama sangat, takut ada barang makanan dalam tu yang rosak dan sebagainya. Jadi kita agihkan yang tu dulu ya, yang 20 bakul makanan pertama daripada Puan Rogini dan juga sedikit sumbangan keuangan. Saya dah cakap kata keuangan kita tak boleh bagi banyak. Tak boleh lebih daripada RM50 kalau dia nak buat bayar perkara-perkara yang sepatutnya. Mungkin nak buat bayar tampung sikit pampers anak dia dan sebagainya tu, dalam lingkungan itu sajalah kita tak boleh bagi lebih ya, sebab benda tu adalah bakul makanan, lebih kepada benda perkara yang lebih penting lah orang kata. Baik, saya nak Cikgu Atirah nanti berbincang dengan Puan Zaliha, wujudkan satu AJK yang nak membantu kamu nak beli-beli makanan, nak kumpulkan duit tu dan sebagainya. Dan saya nak maklumkan di sini PIBG ada menyumbang 2,000 kepada kita punya tabung bakul makanan kita ni. Dan juga terima kasih kepada semua guru-guru. Saya tak tahu berapa nanti Atirah akan memberikan maklumat berapakah sumbangan dari guru-guru. Atirah ada tak maklumat sekarang? Kalau tu boleh maklumkan. Ada. Okey, setakat ni kutipan 4,500 daripada guru-guru. guru-guru. Ya betul. Alhamdulillah ada 4,500 daripada guru-guru. Syukur alhamdulillah, terima kasih semua guru-guru SK Sinaram Budi yang sangat ini bermurah hati. Sudi membantu seorang sikit jadilah. Tengok kita 42 orang, kita ada 4,500. Banyak tu. Jadi ini 4,500, kemudian daripada PIBG ada 2,000, banyak ada 2,000 6,500. Ya, kita ada 6,500. Bukan 3,000 ke Puan PIBG? Okey, asalnya 3,000. Oh, iya ke? Ya, asalnya memang PIBG nak bagi 3,000. Lepas tu pada saya, memang saya yang minta supaya kurangkan sikit sebab ada tujuan lain. Kalau duit PIBG dah banyak habis ke situ, nanti kita ada beberapa perkara nak minta PIBG bantu, dah PIBG termiskin pula, jadi payah pula. Sebab kita ada projek lagi yang tak dapat dibantu oleh kementerian. Kita nak baik pulih sedikit bumbung dewan kita. Dewan kita tu bumbungnya bocor sebenarnya. Dan kalau budak-budak tu kat bawah tu pun, kalau kita perhimpunan dulu kat situ kan, kalau hujan ada je tiba-tiba salji menitik atas kepala kan. Tu jadi kata bocor lah benda tu. Jadi sementara Cik Fuad masih kontraktor yang buat bumbung tu masih belum selesai sepenuhnya dia punya tugasan, saya minta jasa baik dia lah. Saya kata kalau boleh janganlah mahal-mahal sebab yang ni nak guna duit sekolah dan juga separuh duit sekolah, separuh duit PIBG sebab saya takut mahal. Jadi mungkin sekolah bantuan LPBT dan juga PIBG, duit tabungan PIBG tu boleh digunakan untuk anak-anak murid kita, iaitu nak baik pulih bumbung dewan kita. Dan kalau boleh, kalau tak mahal sangat, nak cat lah sikit. Sebab dah ada orang komplain kita punya dewan tu dah buruk sangat. Nak komplain-komplain pula. Banyak lagi perkara yang lebih penting daripada bumbung tersebut, daripada dewan tersebut. Kita punya pagar pamping lah, segala benda tu nak dibaiki semua-semua tu. Saya mampu setakat bulan 11 ni je lah.
sampai 1 bulan 12 saya surrender ya. Jadi untuk yang ini pun saya tak pasti kalau ini adalah mesyuarat terakhir saya bersama guru-guru. Ini je lah yang saya mampu jalankan. Dan kalau lepas ni ada benda yang penting sebab kita akan bersekolah sampai berapa bulan 12 Cikgu Azhar? 10. 10 bulan 12. Sampai 10 hari bulan 12 baru kita bercuti untuk akhir tahun. Jadi maknanya bulan 12 yang berikutnya tu kalau guru besar baru dah sampai dah tu masa tu. Jadi kalau perlu berbincanglah dengan guru besar yang baru untuk nak jalankan apa yang selanjutnya untuk meeting seterusnya lah. Untuk sekarang saya ni 4 kali saya dah jalankan dengan sebaik yang saya mampu. Okey, tu cerita kedua tu. Cerita ketiga, sorry. Ni saya masuk sikit iaitu jumlah murid keluarga yang terdesak tu. Ada 30 termasuk dengan saya tambah seorang lagi. Dia sepatutnya 29 yang kita pilih semalam. Jadi saya tambah dengan ibu kepada murid kita yang kena COVID sekarang duduk di Maid, Siti Saurah. Okey. Mana 30 orang. 30 lah. Kalau ada Cikgu Ridwan boleh saya tahu tak apa ni? Dan sebelum tu saya nak maklumkan terutama pada PKPK dan juga AJK PIBG, hari Sabtu ni kita ada mesyuarat PIBG ya. Mesyuarat AJK PIBG, bukan mesyuarat agung, mesyuarat AJK PIBG untuk membincangkan perkara ni lah sebab dah hujung bulan 9 dah ni. Jadi 30 keluarga. Cikgu Ridwan ada tak? Boleh tahu tak berapa sumbangan daripada sikit pun jadilah. Okay, Assalamualaikum Puan. Setakat ni saya dapat titipan 400. 400 je? Daripada 4 orang parents lah. Oh, daripada parents dapat 400 je ya? Ya. Jadilah Alhamdulillah lah tu. Maknanya sekarang kata 6,900. Dekat nak 7,000 lah kita ada. Jadilah tu. Seorang sikit. 20 orang pun daripada, kalau kata tu 30 orang, 20 orang dah dapat dah. Dia punya tu tinggal nak bagi duit dia dalam 30-40 ringgit ke 50 ringgit ke. Yang dia punya bakul makanan Puan Rogini dah bagi. Tinggal 10 orang lagi, duit banyak lagi ni. Nanti kalau tu Puan Zaliha tengok balik mana yang perlu sangat tu, bolehlah bagi kesian pula. Cuma saya nak tanya, yang Ustaz Munif bagi tu, dah masuk dalam bukunya kan? Duit asnaf tu, seorang pun tak ada. Tak apalah, maknanya asnaf tu dia dah mampu lah tu, dah dapat kerja dan dia boleh menampung diri dia. Saya lebih suka yang macam tu, maknanya asalnya dia asnaf iaitu orang yang tidak berkemampuan dan dia perlu dibantu dengan keadaan gaji dia yang sikit dan tanggungan dia ramai. Tetapi bila kita tanyakan perkara macam ni, kita nak bantu, dia dah tak menyuarakan diri dia tu, maknanya dia dah mencukupi lah untuk dia dan dia tidak suka untuk meminta-minta. Syukurlah jenis macam ni. Kadang cuma saya terpelik bila sama-sama cikgu, suami cikgu, tapi saya dah cakap, kita yang kerja kerajaan ataupun bawah JAIS dan sebagainya, gaji kita tidak dipotong dan tidak terjejas. Jadi bila macam tu, kenapa kita macam nak ambil hak orang lain? Tak baiklah, tu je. Tapi terserahlah, sebab tu saya dengan Puan Zaliha, saya minta dia buat tapisan lagi supaya bukan nak kurangkan, tapi kata orang ini adalah duit daripada penyumbang yang ikhlaskan dia punya keuangan dia untuk nak membantu. Bukan kerajaan punya yang dia kuam, bab tu memang dia orang yang naikkan nama. Jadi kadang kita kata dia ni kaya kenapa dapat? Itu kita tak boleh nak siasat lebih sebab itu adalah kerajaan punya. Yang ini duit kita. Jadi kita boleh siasat lebih supaya tidak ada orang yang tertindas dan tidak ada orang yang tak dapat. Tu tujuan dia. Itu cerita pasal bakul makanan. Jadi nanti Puan Zaliha tindak kasusnya ialah tubuhkan AJK. Tak boleh jadi korang berdua je, tak jalan nanti. Jadi tubuhkan AJK, saya nak korang bermesyuarat minggu hadapan iaitu selepas mesyuarat PIBG nanti, apa dapatan dan segalanya. Mesyuarat minggu hadapan, saya nak tahu apa dia punya hasil daripada mesyuarat tersebut, macam mana korang nak agihkan, macam mana korang nak beli dan sebagainya. Okey, sebelum saya terlupa Atira, saya maklumkan hari itu saya
kata agihkan yang 20 agihan ni, 20 bakul makanan ni pada Khamis dan Jumaat. Okey, hari Khamis panggilkan ataupun callkan 2 atau 3 orang parents yang yang dapat bakul makanan ni untuk gimmick penyerahan saja. Dan boleh juga panggilkan Pak Rogini. Jadi Pak Rogini dan saya akan membuat penyerahan tersebut untuk gimmick penyerahan je. Bakinya kalau kata 20 lagi 17 dan sebagainya tu korang serahkanlah kepada yang lain tu dekat drop zone budak-budak PERA tu sahaja. Jadi dia pandu lalu saja datang, ambil kita tikkan nama-nama tersebut dan dia boleh balik lah. Yang 3 orang sahaja boleh naik ke pejabat untuk buat gimmick penyerahan. Saya tak akan tunggu daripada Khamis dan Jumaat, saya cuma datang hari Khamis saja untuk buat gimmick penyerahan. Cik Wati Rahir ya. Okey, baik Puan. Okey, good. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat ialah tentang peperiksaan pertengahan tahun PPT. Kita sebenarnya dah dapat semua kertas soalan daripada MGB jual kan. Kena beli, wajib beli, wajib. Saya tak tahu. Kita ni dia arah beli, kita beli je lah. Okey, jadi untuk tahun 6 pun dah sedia ada, yang untuk tahun 4, 5 pun ada. Ada dalam bilik Cikgu Azhar. Jadi kalau setakat saya tanya dengan pengerusi MGB, Gombak, dia kata kalau nak sekali dengan semua sekolah lain, tunggu sekolah buka dan 3 minggu selepas buka. Saya tak tahu ni buka puasa ke, buka apa ke, bila ke dah. Kalau kata dah bulan 10 dah bukan PPT dah. Peperiksaan akhir tahun dah PAT dah orang kata. Jadi kata orang kalau macam tu kita boleh untuk tahun 2021 ni dia pun tidak memaksa untuk dijalankan peperiksaan pertengahan tahun tu. Jadi kalau tak tu kita buat PBD macam biasalah Rohida ya. Untuk tahap 1 dan tahap 2 ni kita buat PBD seperti biasa dan yang kertas soalan tu kita simpan untuk tahun depan. Untuk murid tahun depan. Kalau kata murid yang tahun 6 tu dia dah ke sekolah menengah lah. Jadi itu untuk tahun 5 nak naik ke tahun 6 nantilah. Sebab benda tu benda dah berbeli, dah ada, kita tak boleh membazir satu dan keduanya waktu kita ni tak tahu bila entah. Okey, settle tentang PPT. Yang keempat, okey yang kelima. Okey, yang kelima ni adalah perkara yang sangat dinanti-nantikan. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan salah saya ya, benda ni selalu setiap awal tahun dah selesai dah ceritanya. Tetapi Allah tentukan macam ni perjalanannya, kita akur sajalah. Iaitu saya nak memaklumkan di sini guru penerima APC untuk tahun 2020. Jeng jeng jeng. Siapakah dia guru-guru yang bernasib baik dan telah Allah berikan rezekikan dia untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2020. Hari tu Puan Rohaizah maklumkan masa kita buat sambutan Hari Guru tu suruh maklumkan benda ni. Minta maaf, bukan saya tak nak maklumkan. Saya benda tu dah tersenarai tetapi pihak PPD belum lagi memberikan kata putus. Kita memang dah bermesyuarat dengan PPD, dah dipanggil. Saya guru-guru besar semua dah dipanggil ke PPD. Berjumpa dengan kita punya pegawai masing-masing, berbincang dan menetapkan siapa yang pihak sekolah nak dan mana yang PPD tak berkenan, dia suruh dia akan tukar dan sebagainya, dia akan maklumkan. Jadi biasanya benda tu habis pada awal tahun. Tapi tahun ni drag sampai ni baru-baru ni Puan Ida, kita punya PO baru tu, dia memaklumkan kata dah boleh ambil. Dia kalau dah ada bukti bukti penerimaan sijil tersebut ada dekat saya tu. 4 tu ada pada saya. Jadi benda tu lah baru valid mengatakan bahawa guru-guru tersebutlah yang penerima APC tahun 2020. Okey, siapakah guru-guru tersebut? Saya ucapkan tahniah kepada 4 orang guru ini. Yang pertama, Puan Nurul Hafizah. Yang kedua, Puan Suzaila. Yang ketiga, Cikgu Muhammad Rashid.
inilah jantan sorang-sorangnya yang di antara rose kita ni. Dan yang keempat Puan Nur Sofia iaitu PPM kita. Saya ulang balik, penerima anugerah cemerlang, guru penerima anugerah cemerlang 2020 ialah yang pertama Puan Nurul Hafizah, yang kedua Puan Suzaila, yang ketiga Cikgu Rashid dan yang keempat Puan Nur Sofia PPM. Tahniah kepada keempat-empat sahabat kita ni kerana menerima anugerah penyematan cemerlang 2020 rezeki cikgu-cikgu pada tahun tersebut. Okey. Alhamdulillah ya. Okey, tu yang kelima. Dapat Cikgu Aznida ya? Ustazah Aznida dapat ya? Okey, yang keenam. Yang keenam ni ialah tentang Hermes. Okey. Saya sekarang ni Hermes. Selama ni kita Hermes kalau kita nak cuti saja. Cikgu-cikgu kalau nak cuti akan isi Hermes dan saya Cikgu Azhar akan sokong dan saya sahkan cikgu-cikgu punya cuti. Baik, sekarang ni ada perkara lain lagi yang terbaru dalam Hermes. Saya minta Cikgu Azhar tolong terangkan. Saya pun tak pandai ni. Saya cadang semalam nak minta di-downloadkan. Dah sibuk-sibuk lupa juga Cikgu Azhar. Okey, Cikgu Azhar tolong terangkan tentang Hermes. Kalau kita nak keluar dah tak payah pakai file keluar saya tu ya. Nak kena isikan dalam Hermes tu. Jadi Cikgu Azhar tolong terangkan, silakan. Okey, terima kasih Puan. Baik ya cikgu-cikgu, sebentar ya saya sharekan dia punya tab ya. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu. Okey. Sebelum tu yang berusaha Puan Pak Izam binti Muhammad Daud selaku Guru Besar SK Senaran Budi, yang saya hormati barisan pentadbir serta yang saya hormati semua guru Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Untuk makluman guru-guru semua, sekarang ni kita diminta untuk menggunakan My Hermes di mana cikgu-cikgu boleh download dan menggunakan Google Play jadi di sini penggunaan My Hermes ni perlu digalakkan terutamanya pertama sekali untuk permohonan cuti lah. Jadi permohonan cuti. Yang keduanya apabila sekarang ni ditambah lagi function untuk keluar. Ya, untuk cikgu maksudnya keluar sebentar lah. Keluar sebentar ke mana-mana ataupun keluar terus. Maksudnya cikgu ada tugasan, ada meeting ataupun cikgu ada appointment. Jadi macam biasa cikgu hanya perlu download saja, masukkan saja bukti-bukti cikgu. Okey, masukkan bukti-bukti cikgu dan terus masuklah. Jadi di sini kita akan tengok di paparan di sini semua ada. Dia meletakkan kita boleh tengok di sini. Dan juga kita diminta oleh pihak KPM serta PPD dan jabatan untuk sentiasa mengemaskini maklumat Hermes kita. Jadi cikgu kena tengok, selalu kena tengoklah sejarah cikgu, boleh tambah keluarga di sini, okey. Dan macam-macam lagi lah. Terutama di bahagian profil sendiri bahagian profil sendiri cikgu kena update selalu dan kemaskini. Okey. Jadi kemudahan dia di sini ialah kemudahannya ialah kita ada satu yang pertama EGL. EGL ni electronic guarantee letter lah. So senang, cikgu just klik saja untuk siapa yang diperlukan. Okey, dan dia akan terus siap aja. Jadi kalau cikgu emergency ke mana-mana, cikgu akan dapat terus keluarkan surat tu. EGL tu tersebut, tak perlu nak pergi ke pejabat apa semua, tak perlu dah. Terus direct saja. Okey. Kemudian di sini ada untuk cuti. Di sini untuk cuti. Jadi cikgu kalau kadang-kadang nak minta cuti tak payahlah nak buka laptop apa semua nak type. Semua dah ada di sini. Dan juga yang utamanya sekarang ni ialah di sini, iaitu keluar pejabat. Buat masa ini hanya dia berkuat kuasa untuk AKP dan PPM sahaja. Okey, tetapi selepas ini apabila sekolah dibuka dan kita berada di sekolah, kita kalau nak keluar ke pejabat tak perlu isi borang. Okey, cikgu hanya isi di sini sahaja untuk keluar pejabat dan dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Okey, cikgu nak minta pergi ke mana, mohon keluar pejabat. Jadi bila mohon keluar pejabat tu dia akan minta lah. Okey, kenapa? Tarikh keluar tu bila? Okey, bila, berapa lama, hingga mana, apakah dia punya tujuan. Siap. Dan terus saja dan terus hantar.
Jadi pegawai pelulus ni semuanya akan berbeza dia akan berbeza, ada yang Puan Faizah, para pentadbiran yang lain. Dah siap semua jika ada dokumen sokongan. Contohnya dokumen sokongan ni maksudnya surat appointment, kad appointment dan sebagainya lah. Jadi macam emergency kan, boleh lah. Terus saja attach di sini dan hantar. Jadi di sini akan terus keluar lah. Cikgu boleh tengok, dia akan bagi borang tu, kami dah maklum lah. Jadi di sini ialah cikgu boleh lihat juga bagi cuti cikgu dan bagaimana nak mohon cuti lah. Macam biasalah. Cuma sekarang ni cikgu kena boleh isi di sini saja, tak perlu nak buka laptop, buka PC. Kalau dekat kampung kadang-kadang tak bawa laptop apa semua, bila emergency, ini benda-benda yang kita perlu, dia orang dah mudahkan untuk kita. Jadi apa yang penting sekarang ni ialah cikgu kena semak selalu profil cikgu, okey, dan segalanya lah. Cuma dalam ni dia sebenarnya sama sahaja seperti mana yang Hermes dekat laptop atau PC cikgu. Cuma dia ringkaskan, dia mudahkan dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Contohnya kalau cikgu bercuti di mana-mana pun tak perlu nak buat laptop dah. Dia dah ada di sini. Cikgu boleh generate terus surat. Surat guarantee letter. Tak pening-pening kepala dah. Jadi rasanya itu sajalah Puan. Cuma lepas ini mohon cikgu-cikgu semua boleh pergi ke My Sejahtera, Google Play. Google Play dan downloadkan My Hermes ke handphone masing-masing. Itu saja Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azhar. Jadi perlu bertindaklah semua cikgu ya. Sebab kita dah hampir jugalah nak masuk sekolah semula. Jadi apa hal pun kalau kata cikgu nak keluar selain daripada isi di situ, PM saya memaklumkan kata nak keluar. Jangan isi Hermes kemudian saya tak sempat tengok, tahu-tahu cikgu hilang aja. Sebab kan kalau perlu di relief dan sebagainya tu, jadi kata orang pentadbir tu Cikgu Azhar perlu tahu. Jadi jangan main lari je. Kalau dulu cikgu akan masuk bilik saya untuk isikan borang tu, jadi saya tahu kata cikgu nak keluar. Datang jumpa dengan saya, bincang, boleh tak minta kebenaran. Adakah boleh untuk cikgu-cikgu keluar dengan tujuan masing-masing tu, adakah kalau tak perlu sebelah pagi, boleh sebelah petang ke, jadi tak payahlah keluar waktu kerja. Jadi maksudnya maklumkan kepada guru besar dan pentadbir dulu yang cikgu akan keluar dan baru isikan dalam Hermes tersebut untuk kami sokong dan sahkan cikgu punya keperluan untuk keluar tu lah. Okey, berikutnya tadi yang keberapa? Yang ke-7 kan? Okey, seterusnya yang ke-8 ni sebenarnya saya tidaklah berkaitan sangat sebab benda ni adalah kegunaan cikgu-cikgu pada tahun hadapan. Saya dah maklumkan kepada PKPK dan kalau Cikgu Nasib sudi bantu lagi itu kalau saya lah. Kalau mungkin dapat guru besar yang lebih hebat dan Cikgu Azhar pun masing-masing hebat dalam ICT, bantu mana yang boleh lah, iaitu tentang buku pengurusan dan juga diary sekolah. Itu benda yang pada saya wajib guru-guru perlu dapat. Itu pada saya lah. Itu ikut pentadbiran seterusnya. Itu setakat saya. Nanti kalau pentadbiran berikutnya dia kata nak nak digital ke, nak apa ke, saya tak ada kuasa dah. Saya dah surrender dah masa tu. Jadi cuma saya maklumkan kata buku pengurusan lah. Kalau perlu nak buat. Jadi sebab sekarang ni dah bulan 9 kata orang. Penambahbaikan daripada apa-apa yang lalu perlu dijalankan. Yang mana yang tak perlu masukkan, buang, mana yang tu dan sebagainya lah. Takwim dan sebagainya. Okey, tu yang ke-8. Okey, yang ke-9. Yang ke-9 ni penting ya semua cikgu-cikgu, iaitu saya bukanlah mendapat komplain dan bukan mendapat teguran. Cumanya parents ni dia berkongsi rasa lah, senang cakapnya. Berkongsi rasa, dia minta sangat semua guru-guru. Pada saya pun buat benda ni sebab benda tu adalah perkara yang pada saya sepatutnya, iaitu memberikan peringatan mesra setiap masa kepada anak-anak murid kita bila kita nak buat PDPC. Macam cuti sekolah dah seminggu, lepas tu macam saya punya kelas ialah hari Selasa dan hari Rabu. Kalau kata saya kelang kabut sangat pun, kadang lepas subuh tu, sebelum saya masuk dapur dan sebagainya, saya akan maklumkan pada murid-murid 5A saya, kata okey anak-anak sekalian,
Hari ini kelas tasmik seperti biasa 8.30 sehingga 9.30. Mohon semua bersedia. Maknanya kita mengingatkan semula maklum peringatan mesra kepada anak-anak kita sambil tu bila kelingklong kita telefon tu mak bapak pun sempatlah tengok. Terutama kepada anak-anak mereka yang liut-liut nak masuk tu, dia bolehlah nak sepak punggung mereka ke. Jadi maksudnya parents tu minta bantuan daripada guru-guru untuk memberikan peringatan mesra. Memang nak ikutkan, cikgu-cikgu akan cakap kata, alah ikut je lah jadual. Jadual tu diorang dah pontang-panting dah tak tahu kat mana. Sebab kata orang kita yang punya tugasan memang jadual kita ada. Tapi mak bapak ni kadang jadual anak-anak tu tak pontang-panting kat mana dicampaknya. Jadi kata orang tak ada salah lah kita tak berapa sen pun kalau kita nak buatkan peringatan mesra pada anak-anak kita tu. Maklumkanlah sekejap kata okey sekarang nanti ada ada kelas matematik pukul sekian sampai sekian. Maklumkan tu je. Jadi diorang ingat betul. Tapi memang betul bila saya maklumkan macam tu, ada parents yang memaklumkan semula kata, puan minta maaf anak saya hari ni tak dapat masuk kerana saya ada appointment hospital jadi nak bawa anak tu sekali. Jadi dia memaklumkanlah ketidakhadiran anak dia tu kenapa. Jadi itu pentingnya kita perlu untuk memberikan peringatan mesra tu. Tak berapa sen pun kita nak memberikan peringatan mesra tu, tapi memberikan kesan yang besar kepada ibu bapa. Diorang nakkan kita ingatkan semula anak-anak mereka dan juga mereka. Ibu bapa dan anak-anak iaitu setiap kali PDPR cikgu kelingklonglah sikit. Hantarlah sikit kata okey sedia pelajaran sains akan bermula sekian-sekian masa. Jumpa nanti. Cakap yang ringkas-ringkas saja. Jadi kata orang itu memang diperlukan. Okey, kemudian itu yang ke-9 ya. Yang ke-10 ialah saya ada tuliskan di kita punya senarai yang nak dimaklumkan hari ini iaitu kelab bagus kita ni atas permintaan Puan Rohaiza. Mula-mula dia kata puan saya nak join sekali bila nak ada meeting guru. Dia kata sebab ada perkara yang dia nak maklumkan kepada semua guru. Sekaliguslah hari ni. Lepas tu bila saya dah maklumkan, tiba-tiba semalam dia maklumkan kata, puan minta maaf kata tak jadilah sebab ada perkara yang dia belum selesaikan dengan AJK dulu baru nak dimaklumkan kepada semua. Tak apalah. Tak jadi maknanya hari ni belum ada pemakluman daripada kelab bagus tu, cancel lah hari ni. Okey. Last sekali ialah sorry ya dah pukul 4. Tak apalah belum masa. Yang last sekali ialah saya nak maklumkan kepada ketua panitia, terutamanya kepada ketua panitia iaitu esok kita akan ada meeting keuangan. Kita akan ada mesyuarat keuangan bersama dengan sisi kita iaitu Puan Azizah untuk untuk kita mengetahui berapakah baki keuangan setiap panitia, berapakah perbelanjaan yang telah dijalankan dan juga apakah yang perlu dijalankan kepada keuangan yang sedia ada. Okey, sebelum besok maknanya semua guru-guru boleh memberikan cadangan kepada ketua-ketua panitia masing-masing apa barang nak perlu beli, apa barang perlu nak pakai supaya keuangan kita cantik. Tak adalah nanti bila tu kita keuangan cantik bukan berarti kita carry forward duit sebanyak-banyaknya untuk tahun depan ya, itu salah. Kalau macam tu maknanya kita tak pandai menggunakan keuangan dan yang bagusnya kalau kata kita dapat 30,000 lah contoh. Kita dapat 30,000 untuk keseluruhan. Contoh. Kemudian kita tak belanjakan benda tu dan ada berbaki lagi 25,000. Contohnya, kita belanja 5,000 je. Daripada 30,000 tu, kita belanja 5,000 je. Tu beli ni sikit dah. Apa dia punya alasan? Tak ada PDPC, tak ada nak beli barang, tak ada apa perkara perlu nak dijalankan. Padahal hari tu masa kita ada PDPC sekejap tu, cikgu-cikgu ketua panitia masing-masing secepat mungkin untuk menjalankan aktiviti. Bagus. Jadi maknanya dah dijalankan. Tapi bila dah PDPR, kita masih juga boleh jalankan aktiviti kita. Buatlah bincanglah dengan mesyuaratlah dengan semua panitia masing-masing tu untuk nak buatkan aktiviti kepada murid-murid. Jadi hadiah boleh dibelikan dengan benda tu dan sebagainya. Nak sampaikan bila hadiah tu jangan tanya. Yang pentingnya
aktiviti dah dijalankan dan boleh menggunakan keuangan yang ada. Yang saya kata tadi, kalau kita ada baki lagi 25,000, jadi untuk tahun-tahun berikutnya dia tak akan bagi lagi kita jadi 30,000 campur 25,000, tak ada. Dia akan tambahkan 5,000 sahaja untuk mencukupkan 25,000 tu kepada 30,000. Yang saya diajar waktu saya guru, waktu saya fikir koko dulu, dia maklumkan memang macam tu. Maknanya kerajaan kata engkau ada baki lagi banyak ni kan, jadi engkau cuma perlu kau perlu 30,000, kau ada baki 25,000, aku bagi lagi 5,000, cukuplah kau punya 30,000. Dia tak akan bagi 30,000 solid kepada kita kerana duit kita masih banyak. Jadi kat sini kenalah berbincang antara AJK dan juga guru-guru setiap panitia. Esok ada mesyuarat panitia, mesyuarat keuangan. Jadi semua ketua panitia kena tahu. Mereka semua ketua-ketua panitia akan tahu berapa baki yang ada. Jadi pandai-pandailah cikgu-cikgu untuk menyelesaikan keuangan setiap panitia masing-masing. Yang dah banyak pakai tu tahniah, terima kasih. Yang masih lagi banyak belum pakai ni, tak terusik apa-apa lagi ni, kenalah do something lah orang kata kan. Jadi saya rasa tu saja dari saya. 11 perkara yang saya maklumkan. Okey. Saya ulang sekali lalu, Cikgu Aznida semak. Yang pertama, pengoperasian sekolah. Kita sekolah di fasa 2 masih belum lagi dijalankan. Yang kedua, baik pulih yang kita terima, elektrik dan bumbung. Nanti kalau dah buka sekolah, maklumkan kalau ada apa-apa lagi yang masih belum sempurna. Kalau bocor lagi dan sebagainya tu maklumkan. Kemudian yang ketiga tentang bakul makanan, sila bergerak Puan Zaliha dan juga Cikgu Atira, sila siapkan wujudkan AJK dan sila bermesyuarat pada minggu hadapan. Saya nak tahu apakah tindakan yang selanjutnya sebelum tengah bulan 10 mesti dah selesai. Kemudian berikutnya dan juga untuk penyerahan 20 yang pertama ni saya suruh hari Rabu, Khamis dan Jumaat, 3 keluarga saja yang naik pejabat pada hari Khamis. Hari Khamis tu bagi tahu pada mereka dalam pukul 10 untuk jumpa saya. Dan juga kena maklumkan dengan Pak Rogini untuk datang ke sekolah untuk nak buat penyerahan tu sebab dia punya tu. Kemudian yang keempat ialah PPT, peperiksaan tengah tahun. Rasa tahun 2021 ni kita tak payah buat dulu, kita terus buatkan PBD. Kemudian yang kelima tentang pemakluman guru-guru APC 2020, tahniah kepada keempat-empat guru-guru kita. Yang keenam mana? Yang keenam ialah pasal Hermes tadi, download Hermes mobile. Tapi apa hal pun kalau nak keluar, kalau nak cuti tak apa sebab cuti tu saya boleh sahkan bila-bila, tapi kalau nak keluar sebab cikgu nak keluar jam tu juga. Jadi datang ke bilik saya bincang adakah saya benarkan cikgu keluar ataupun tidak dan isikan Hermes untuk keluar tersebut. Itu yang keenam. Okey, yang ketujuh ialah tentang buku pengurusan. Buku pengurusan tu terserah kepada PK dan juga nanti guru besar baru untuk menyelesaikannya. Kalau Cikgu Nasir perlu bantu, bantulah. Kemudian yang ke-8 ialah peringatan mesra sedikit kepada murid-murid kita setiap kali nak menjalankan PDPR, bagilah tahu mereka sikit je, tak payah cerita banyak-banyak. Maklumkan aja hari tersebut, masa tersebut akan ada PDPR akan dijalankan. Kemudian yang ke-9 ialah kelab bagus tak jadi untuk ni, dan yang ke-10 esok ada meeting keuangan. Jadi bersedia ya besok pukul 3 juga. Minta maaf kalau cikgu-cikgu tak berapa gemar saya minta pukul 3. Sebab saya ni tak tahu nak cakap lah, pentingkan diri sendiri orang kata kan. Orang lain pun ada suami juga. Suami saya tu kerja, jadi dia balik dalam pukul 1 lebih, kata orang pukul 2:30 tu saya masih kelang kabut nak dia nak makan, nak uruskan temankan dia makan, kemudian nak solat lagi dan sebagainya. Jadi menyebabkan saya rasa bagilah saya bertenang. Saya ni dah tak kuat, jadi tak selincah dulu lah orang kata. Jadi bila suami balik tergege. Tu yang kata
Pagi saya bertenang pukul 3 lah. Kalau kata kita nak mesyuarat petang, pukul 3. Jadi saya rasa saya dah boleh tarik nafas. Saya rasa saya dah boleh hidup waktu tersebut. Kalau tak, saya rasa saya tak tahu kat mana. Jadi minta maaf. Okey, seterusnya selesai makluman daripada saya. Sekarang saya serah kepada PKPK. Cikgu Azhar, kalau ada apa-apa yang nak dimaklumkan, silakan. Okey, terima kasih Puan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, maklum, sebenarnya apa yang saya nak cakap semua guru besar dah cakap sebenarnya. Okey, cuma saya nak beri sedikit penekanan. Yang pertama mengenai PPT ya, pembelajaran pertengahan tahun kita. Okey, walaupun kita tidak boleh lakukan sekarang, okey, dan mungkin akan lakukan pada satu waktu yang belum kita nampak lagi. Jadi di sini saya mohon semua guru dari tahun 1 hingga ke tahun 6, okey, untuk yang pertamanya untuk sentiasa menjalankan PBD. Sentiasa menjalankan PBD dan rekodkan PBD. Terutamanya pada murid tahun 6. Cikgu nak buat macam mana, habis topik ke, selepas habis topik cikgu boleh buatlah penilaian supaya nanti apabila mereka meminta rekod ataupun data untuk murid-murid tersebut yang akan ke sekolah asrama penuh dan sebagainya, kita dah ada dah semua. Jadi di sini saya mohon jasa baik semua cikgu untuk membantu saya dan juga Puan Rohidah selaku penyelaras PBD dalam menyelesaikan kerja buat kita lah. Sebab sekarang ni kita nak buat secara online pun tak valid. Kita nak bagi soalan buat dekat rumah pun keabsahan dan kesahannya pun tidak boleh dinyatakan. Macam anak saya dekat sini lah, buat di rumah tapi kami ni jagalah kan, tapi yang lain tu kita tak tahu. Jadi di situ banyak ketirisan lah. Jadi cara yang terbaiknya sekarang ni kita tunggu sehingga sekolah yang buka, dan sementara menunggu sehingga sekolah boleh dibuka semula, kita jalankan aktiviti kita, penilaian kita berdasarkan pentaksiran bilik darjah. Jadi cikgu nak buat macam mana selepas habis topik dan sebagainya, itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi yang pentingnya ada rekod. Supaya untuk memudahkan saya dan Puan Rohidah untuk membuat analisa mengenai PPD kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai PDPR ya. Mengenai PDPR, seperti mana yang tuan-tuan dah maklum, seperti mana yang kita dah analisis dan verifikasi data pada tahun lepas, pada bulan lepas kita punya murid PDPR yang cicir hanya 4 orang. Okey, memang tidak logik lah. Okey, jadi di situ adalah sikit kelemahan saya dan kelemahan saya kat situlah dalam pemantauan PDPR cikgu. Jadi di sini saya nak mohon selepas ini tolong pastikan hanya yang membuat tugasan ataupun yang hadir secara Google Meet, online dan juga offline. Offline tu maksudnya luar talian, di mana mereka melakukan tugasan terpulanglah sama ada di WhatsApp ataupun di GCR. Jadi kalau mereka buat, kita kirakan mereka hadir PDPR. Okey. Jadi sekarang ni masalahnya bukan masalah yang hadir. Sekarang ni ialah masalah murid yang tidak hadir PDPR. Dia tak pernah masuk langsung, tak pernah nampak muka. Jadi sekarang ni saya mohon sangat jasa baik cikgu kelas dan cikgu mata pelajaran semua supaya kita dapat mewawarkan kepada murid supaya untuk masuk menyertai GC ataupun JIMIT lah. Seperti mana yang dimaklumkan, kita kena buat benda ni. Jadi jangan kita, kalau boleh kita elakkan daripada dikecam dan menjadi kecaman. Kita buat, jadi bila kita dah buat, dah maklumkan, banyak kali pun kalau murid tak masuk, kita apakan daya. Tetapi pihak JPN dan PPD dia tak nak dengar alasan tu. Dia suruh kita cari macam mana, kenapa tak nak masuk, dah buat intervensi ke belum, dan pelbagai-bagai lagi dah bagi surat ke apa ke, dah maklum. Itu dia nak tanya benda tu. Jadi ini saya pun sedang menunggu untuk bulan ini penyelalisan, nak tengok bagaimana kita punya pencapaian dalam kehadiran murid dalam PDPR kita. Jadi di sini saya mohon sangat jasa baik cikgu dan bantuan cikgu, semua cikgu lah, guru kelas dan guru subjek, guru atirah pula, guru bimbingan kaunseling untuk membantu menyedarkan kepentingan murid-murid untuk masuk ke dalam untuk menyertai GCR. Bukan untuk kita sebenarnya, ini untuk murid. Jadi kita tak nak dipersoalkan nanti
cikgu ni goyang kaki ke. Kita tak nak jadi macam tu. Okey, jadi jangan kita ambil level lah perkara ni. Okey, kepada kelas-kelas yang sentiasa penuh dan 50% kehadiran ke atas tu, tahniah diucapkan dan harap tuan-tuan dan puan-puan dapat teruskan lagi PDPR cikgu dengan baik dan cemerlang lagi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang ni sudah bulan 9 nak masuk ke bulan 10. Jadi perkara yang saya ingin tekankan di sini ialah mengenai penghantaran keberhasilan cikgu. Ini untuk yang penggal kedua ya. Jadi bolehlah bersiap-siap sedia untuk menyelesaikan keberhasilan cikgu untuk dihantarkan kepada penilai-penilai masing-masing. Kepada pegawai penilai masing-masing bolehlah bersiap sedia guna saja tapak yang lama, dan kalau perlu tambah, dan yang mana perlu buang, dibuangkan sahaja. Okey, jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan kita sekarang ni secara PDPR. Jadi kena di situ keberhasilan kita berdasarkan kita punya PDPR. Tetapi untuk makluman cikgu, saya pun belum dapat apa-apa arahan lagi. Jika ada apa-apa arahan mengenai perubahan ataupun apa-apa saja mengenai EPBPP, saya akan maklumkan kepada cikgu, dan saya pun masih lagi menunggu daripada jabatan dan ataupun PPD mengenai perkara inilah. Jadi harap bersabar semua ya. Kemudian kita ada SKPMG. Untuk SKPMG ni ialah maksudnya pencerapan para guru. Pencerapan para guru. Sebenarnya apabila kita dah PDPR ni ada beberapa perkara yang perlu dibuangkan. Bukan dibuang lah, maksudnya tidak diambil kira. Sebab sekarang ni semua dah online, tidak ada bersemuka. Jadi cara penilaian tu ada sedikit perubahan. Jadi selepas ini apabila ada pencerapan kali yang kedua, kemungkinan borang tu ada berubah sikit lah. Nanti saya akan bagikan dan saya akan kongsikan kepada semua cikgu. Okey, itu mengenai SKPMG. Yang lain-lain saya rasa mengenai lain dah tak ada puan, rasanya itu saja setakat ini. Itu saja puan, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azhar. Cuma nanti ujung-ujung tu Cikgu Azhar kata dia nak buat lagi sekali gotong royong gabungan antara guru-guru dan juga PIBG untuk nak bersihkan sikit lagi kita punya kawasan belakang pera tu lah. Siapa tadi raise hand? Hilang. Kemudian Saya. Ya Cikgu Liza. Saya nak tanya Cikgu Azhar, yang My Hermes tadi, My Hermes Mobile ke yang perlu di-download tu? Ya, My Hermes Mobile. Okey, kalau tak boleh login kali pertama, macam saya dah cuba download tapi tak boleh, dia suruh hubungi pentadbir Hermes, dia kata. So macam mana ya? Saya bukan pentadbir Hermes. Pentadbir Hermes kerani kita. Hubung dengan dia lah ya? Hani kan? Rohani. Ya, Puan Rohani. Maksudnya kalau ni kita boleh berhubung dengan Puan Rohani lah. Maksudnya dia dah maklum ke perkara ni? Dah. Dah maklum. Diorang semua dah maklum dah sebenarnya. Sama ada Puan Rohani ataupun Puan Azizah. Okey, sebab nanti kalau saya tanya tiba-tiba dia kata tak tahu ke apa, maksudnya dia dah maklum lah. Ya. Sebab dia yang bagi tahu pada kami tu. Saya dah cuba buat tapi saya tak boleh masuk. Cuba Puan login yang guna yang biasa punya. Hermes biasa. Guna Hermes biasa. Login Hermes biasa. Password dia. Kena yang guna yang biasa. Okey. Ya. Okey, cuba lagi sekali ya. Okey, terima kasih. Okey, Puan Roida. Assalamualaikum. Cikgu, saya nak tanya tentang PBD akhir tahun. Ya. Okey, PBD akhir tahun kalau biasa kita bulan 9 kan, minggu kedua bulan 9 kita dah mula buat pentaksiran. Betul. So kali ni macam mana Kali ni sebab memandangkan kita punya sesi persekolahan dipanjangkan. Okey, jadi kita tunggu apa makluman dari yang dulu. Tapi PBD maksud saya ni sekarang yang cikgu jalankan dalam kelas secara berterusan. Untuk perekodan tu kita tunggu maklumannya seterusnya daripada PPD ataupun jabatan. Cikgu, saya pun tak dapat apa-apa lagi ni. Ya, okey. Maksud saya itulah yang perekodan biasa tu kita on lah kan. Ya. Yang untuk share tapak tu, yang tapak yang saya duk buat tu kan. Nak tanya tu lah sebab saya pun tak dapat maklumat lagi. Kalau memang kita tak payah buat lagi lah tak payah buat lagi tapi isi je lah macam biasa. Ya, okey. Alright, terima kasih. Ya Ustaz. Ustaz Munif.
Ustaz Munir raise hand tu. Ya, dah cikgu. Cikgu Azhar. Ya. Okey, saya nak tanya berkenaan dengan Hamis Mobile tadi. Ya. Okey, saya dah download dan dah boleh login dah. Cuma saya tengok ada dalam tu ada beberapa perkara yang tak update lah. Siapa yang updatekan benda tu? Benda ni bukan sebenarnya kita kena update sendiri dan kena maklumkan kepada pentadbir lah, sama ada Pak Azizah atau Pak Rohani. Okey. Maksudnya kita kena maklum kepada kerani lah maksudnya. Ya. Okey, terima kasih cikgu. Alright. Ada apa-apa lagi cikgu? Lagi satu cikgu terlupa, siapa lagi yang belum lagi lengkap vaksin ataupun belum dapat vaksin lagi? Yang saya maklum kat sini cuma Ustazah Suzaila seorang sajalah. Ada lagi tak yang belum? Kena usaha walk in ya, cari mana-mana tempat untuk ni. Sebab takut kalau buka sekolah nanti siapa yang belum lengkap vaksin, 2 vaksin tu dia tak boleh datang sekolah. Dan takutnya memang pihak kementerian cakap nanti kan dia boleh bagi surat tunjuk sebab. Ya. Takut kita ni kan janganlah cari pasal, kita jalan je lah, tak apa-apa. Saya yang sakit, saya yang tua dan sakit ini dah menyerah diri dah. Suntik kali kedua lebih bagus daripada suntik kali pertama. Suntik kali pertama tu saya rasa sengal sampai dekat seminggu. Suntik kali kedua ni hebatlah. Dah hebat sangat Datuk. Alhamdulillah tak apa-apa. Jangan risaulah, insya-Allah tak apa-apa. Okey, terima kasih ya semua yang telah berjaya melengkapkan dos dan telah memberikan maklumat kepada saya, dan saya telah berjaya kemaskinilah. Kalau saya terlepas pandang tu mohon PM saya ya. Okey puan, saya rasa itu saja kot. Kecuali ada pertanyaan lain lah. Bagi pada Puan Zaliha pula kot. Okey, terima kasih juga Azhar. Okey, Puan Zaliha dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sikit tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalam. Itu saya nak cakap yang sikit. Yang pertama saya ambil baku makanan. Baku makanan tu memang kita dah ready dan senarai nama ada dengan saya dan saya akan bagi kepada Atira selepas ni. Saya akan bagilah senarai nama 30 orang tu lebih kurang. Dan itu bahagian satu baku makanan. Kemudian COVID. Pandemik COVID, saya minta guru-guru kelas ataupun guru AKP ke yang terkena COVID dan dia kena updatekan dalam MySejahtera. Dia kena beritahu kat saya berapa hari bulan bila tarikh tu. Macam Nosaurah baru ni dia buat luar, tetapi dia dapat tarikh tu saya boleh tu. Saya minta sekarang ni MySejahtera dia tak update lagi, tak beritahu daripada PKP mana yang tu. Sebab dia akan keluar walaupun dia pergi Maid, dia dah update dalam MySejahtera, dia akan beri semua sekali data dalam tu. Dan beri snackkan kat saya, bagi kat saya sebab saya nak laporkan kepada PPD. Sekarang ni sistem pakai sistem NPDM baru seorang Siti Nosaurah. Tapi AKP ada. Saya tak pasti sama ada dia ni positif ataupun belum. Iaitu Safika kata dia tunggu tu. Dia tak dapat apa-apa lagi di saya. Sama ada dia kontak rapat, dia positif ke, di rumah ke, bila dia swab, semua dia nak tu. Di mana. Tapi saya tak dapat lagi lah, saya tak boleh laporkan. Sebab selepas kalau saya beritahu kata saya dapat je hari ni contohnya 19 seorang kena murid kita seorang dapat, saya kena lapor beritahu PPD sebab saya tulis APDM dalam masa 3 jam je. Selagi saya tidak dapat maklumat saya tak akan beritahu ke PPD. Itu satu bahagian COVID. Kemudian untuk tahun 6 COVID, saya rasa cikgu-cikgu dah habis isi kot untuk tahun 6 yang dah cukup untuk cukup umur. Cikgu tahunan dah isi semua ke? Untuk pengetahuan cikgu yang vaksin tu macam contoh macam kelas 6 Arif yang terbaru ni murid ada 29, so yang telah menghantar data di situ ialah 22, bermaksud dalam setiap kelas ada beberapa orang murid lagi yang belum lagi mengisi, mungkin mereka belum daftar disebabkan belum birthday ke macam itulah. Tapi kami guru kelas akan sentiasa update lah untuk mereka isi data tersebut.
Sebab maknanya daisi hanya yang tak sampai umur tu tak apalah, sebab sekarang ni surat pun saya dah dapat juga mengatakan yang umur 12 kena dah buat, dan saya dah ada senarai yang diberi untuk walk in, yang boleh walk in umur 12 tahun hingga ke 17 tahun. Kalau yang ada update dalam My Sejahtera, insya-Allah dia akan beri dalam tu tarikh dia bila nak walk in. Ni Cikgu Hafiza ada apa? Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam kalau ada murid yang tolak vaksin ataupun ada parents yang message personally, tanya kalau kita tak nak ambil vaksin ni tak boleh pergi sekolah ke? So nak jawab macam mana tu? Bagi seragam kan? Terima kasih. Sebab kelas 6 Arif tu ada yang parents tak benarkan lah untuk ambil vaksin. Kalau setahu saya yang saya pergi mesyuarat baru ni, siapa yang tak divaksin dia tak benar ke sekolah. Sebab dia takut risiko. Tapi saya pun tak boleh nak kata putus. Boleh ke jawab macam tu dekat parents? Kita tak boleh jawab gitu, kita pujuk dia kalau boleh. Kita pujuk dia tak apa kena vaksin itu ni. Takut dia terkena, risiko dia tu tinggi nanti. Kita tak tahu kena COVID ni di mana-mana. Risiko dia takut tinggi. Orang yang ada vaksin, risiko dia rendah. Dia tak akan naik ke peringkat yang tinggi. Itulah. Terima kasih cikgu. Itu yang vaksin tahun 6. Cikgu Raiza apa dia? Okey Ustaz. Ini apa? Nak tanya SOP daripada kementerian tak keluar lagi ke pasal murid yang tolak vaksin? Sebab setahu setakat ni kalau kita pasal cikgu tolak vaksin, dia kena apa? Diletakkan di bilik berasingan ataupun dah dengar lah pasal SOP cikgu tu. Kalau murid tu dah keluar ke? Itu yang saya nak tahu sebab ya betul tu Cikgu Raza, sebab kalau boleh kita nak jawapan yang meyakinkan lah kan. Kalau hari ni kita kata tak boleh pergi sekolah, tiba-tiba nanti keluar SOP kata boleh pula, dah kita pula salah jawab kan. Betul. Lepas tu satu lagi Puan Zaliha, kalau Puan Zaliha kata kena bagi tahu ibu bapa penerangan tak boleh nanti berjangkit. Sebenarnya parent ni lagi bijak dari kita. Kita cakap gini, dia cakap gini. Yang tolak vaksin tu bukannya bodoh-bodoh. Doktor, pakar semua. Contohnya kan. So pegawai tinggi pun, even cikgu pun tolak. Sebenarnya dia orang pandai. Jadi macam kita kena cakap ikut kita lah SOP kita yang fact, fakta yang betul-betul. Saya pun malah bertelangkah dah dengan parent dah cakap, puan apa kena suntik nanti bahaya puan. Itu dia dah tahu. Dia dah tahu benda tu. Yalah, benda tu general kan. Dia pun lebih tahu benda tu sebenarnya. Yang setakat ni saya tak dapat apa dia tak belum ada SOP tentang perkara tu kan? Tak ada. Tapi kalau sekolah menengah tingkatan 5, sekolah anak saya asrama pun dia wajibkan semua. Kalau tidak tak boleh pergi asrama. Sekarang ni anak yang asrama, kita yang sekolah rendah ni yang budak darjah 6 ni. Kalau belum ada SOP kita tak boleh nak pandai-pandai cakap kata tak boleh datang sekolah. Jadi sebabnya dia orang kan kita minta dia orang isi maklumat vaksin tu kan. Jadi ada parents yang tak nak isi sebab dia tolak sebenarnya tapi dia tak nak isi. Tu saya kata tak apa, isi dulu. Bagi tahulah kata tolak kan. Tapi isi dulu kat situ. Cuma saya nak, lepas tu ada yang tanya, boleh tak pergi sekolah kalau tolak ni? Itu saya tak boleh jawab kan. Saya nak tahu tu. Okay, terima kasih. Sebab kalau dia tolak pun kita kena isi. Isi dalam tu tulis ditolak. Dia tolak. Kalau murid tahunan dia tolak, kalau mak bapak kata tu kan dia ada apa dia ni? Bahagian sebabnya ibu bapa tidak benarkan je lah. Sebab dia tolak. Yalah, yang itu dah buat cikgu. Cumanya yang dari segi boleh tak boleh tu saya jawab tiada SOP lagi lah ya. Yang dikeluarkan. Ini Cikgu Azhar dia punya. Tu boleh tengok situ. Macam ni. Cikgu kita jangan pening kepala. Kalau ibu bapa ni suruh dia orang tanya terus dengan ni. KKM. Nampak ni. Sebab kita pun tak ada apa orang cakap. Kita tak ada prioriti untuk menyatakan boleh ke atau tidak. Jadi kami pun tak nak cakap apa-apa. Dan kita pun masih menunggu lagi lah. Mungkin orang tengah buat kajian ni ya cikgu ya. Jadi bersabar sajalah dulu. Cuma sekarang ni dia dah keluarkan ni untuk program ni saja untuk murid-murid ni.
Jadi itu peak ni ya. Jadi kita ikut dulu, kalau dikata wajib semua, kita berdasarkan situ. Jadi sekarang ni kami pun tak boleh nak cakap apa-apa sekarang ni. Tak boleh nak memandai-mandai. Itu saja cikgu, itu je yang kami boleh maklumkan. Ya. Yang COVID dah. Kemudian saya nak tanya tentang isu denggi tu yang bukan isu denggi. Cikgu Ismail. Cuba Zaliha cakap sikit, tak dengar lah kau. Dengar aku dah lah pokak. Ya, tak dengar juga. Sebab saya rasa gini, saya cakap dengan budak-budak kata kenapa Ustazah menjerit. Aduh. Saya pun tak dengar. Sebelum ni okey je Puan Zaliha cakap. Hari ni kita tak ada. Kenapa slow sangat? Kau tak larat ke? Bukan. Mungkin line saya yang ni. Line saya tak berapa ni. Aku rasa nak kat telinga dia kat mana tak tahu. Saya dah berdekat berdepan dah ni. Saya tinggi dah volume dia. Tapi tak tahulah, mungkin line saya lah. Iaitu bahagian denggi, dia sepatutnya okey dah okey, terima kasih. Boleh dengar tak ni? Clear lah sikit. Loud and clear. Iaitu bahagian denggi Cikgu Ismail, dia sepatutnya setiap bulan dia kena isi bahagian denggi, laporan denggi. Sebab sekarang ni online, semuanya online. Saya nak tanya Cikgu Ismail, ada dah isi laporan denggi tu setiap bulan? Dan hantar ke, sebab dia ada online. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya tak dapat makluman pula untuk isi secara online tu untuk tahun ni. Sebab kita pun tak pernah check benda tu sebab kita tak pernah pergi sekolah kan. Memang dia kata sebab saya ni sebenarnya sebab ada ditanya dalam HEM dia kata denggi mesti hantar tiap-tiap bulan. Walaupun tak pergi sekolah dia kata kita boleh tengok sekejap-sekejap je sebulan sekali sebulan. Kena buat juga laporan tu sebab tu saya terkejut. Yang bulan 3 dulu buat dah, isi dah. Dan kalau tak isi saya rasa boleh isi lah. Dan kalau boleh isi tu kita kena print lah untuk simpanan kita. Sebab dulu ada borang, sekarang ni tak ada borang, hanya online je. Maksud Puan Zaliha kita nak kena pergi check balik, pergi check di sekolah setiap bulan ke macam mana tu? Untuk check denggi tu? Check denggi tu memang setiap bulan kena check. Ataupun kita rasa tak ada tu tak adalah. Kalau pun tanya ke GAK tu pun boleh. Kalau dia orang kata tak ada apa pun, tak ada kebersihan, tak ada nyamuk pun, kita buat lah. Maknanya tak adalah. Kalau rasa boleh pergi, pergi. Kalau rasa tak boleh, anggaran tu sebab pekerja pun buat kebersihan tu. Kawasan-kawasannya yang memang tak ada takungan air. Tak apa, nanti saya berhubung dengan Puan balik lah. Saya pun ada benda nak tanya lah nanti. Sebab sekarang pun dah asar ni, nanti saya telefon Puan lah, saya WhatsApp Puan lah. Okey. Itu bahagian data vaksin, data COVID. Kemudian sekarang ni tahun 1. Murid tahun 1 ada setakat ni ada 86 orang dan 2 orang minta keluar, maknanya pergi ke sekolah Tamil seorang dan satu lagi pergi ke sekolah Tun Teja. Dia sepatut 3, yang seorang lagi tu dia dah hilang dah. Saya tengok dah tak ada dah, minta ke Bandar Baru Rawang. Jadi 86 orang murid untuk tahun 1, tahun hadapan. Kemudian saya masukkan sikit tentang SPDPR tu. Tadi Cikgu Azhar dah beritahu. Jadi murid yang tak pernah datang, dia kena cikgu kena bagi justifikasi sebab apa tak pernah datang. Kena telefon dia sebab ujung bulan saya PPD akan bagi kat saya satu borang untuk isi sebab kenapa dah apa yang kita buat pula. Kena hantar kat dia orang, iaitu tahu saya murid Cici ni yang tak pernah masuk langsung. Tak pernah masuk langsung, dia akan naik nama. Tapi kalau dia masuk 1 hari sebulan, nama dia tak akan naik. Tapi untuk minggu tu,
Contohnya yang saya dapat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai 4 minggu dia akan kena buat laporan. Maknanya setiap minggu. Minggu pertama kenapa budak ni tak nak masuk apa itu ini, kita kena buat sama je borang dia tu. Justifikasi tu. Jadi kita kena telefon macam yang 4 orang dulu kerana tidak dapat dihubungi. Murid yang tak hadir saja setiap minggu itu borang memang dia dah bagi kat saya. Nanti insyaAllah saya akan bagi. Yang ini Cikgu Nasir yang keluarkan nama murid tu daripada daripada murid daripada SDPR tu. Puan Zaliha, izinkan saya mencelah. Boleh. Jangan marah ya. Assalamualaikum. Tugas cikgu siapa yang nak menghubungi murid tu? Itu guru kelas. Guru kelas akan terima nama dari guru subjek lah macam tu. Sebab biasanya guru kelas lah yang saya diarahkan baru ni, guru kelas dia tu. Sebab guru kelas yang ada nombor telefon yang Yelah, guru kelas ada APDM data tu. So guru kelas akan terima laporan lah ataupun terima senarai nama dari guru subjek macam tu kan? Bukan daripada guru subjek. Kita akan tu apa dia ni, Nasir yang akan keluarkan nama setiap minggu. Yang baru ni pun minggu lepas ke sebelum cuti tu dia ada keluarkan sebanyak 50 orang kan. Jadi nama tu dia bukannya kelas masing-masing, dia ada kelas. Dalam 50 orang tu ada kelas tahun 2, tahun 1, tahun 3 sampai ke tahun 6. Orang yang tak pernah masuk pada minggu tu. Jadi cikgu ada yang tik tak masuk tu. Jadi nama tu keluar dan kita akan buat justifikasi. InsyaAllah saya akan masukkan borang tu dalam grup guru kelas. Apabila dah siap tu buat, bagi kat saya akan laporkan kepada secara online kepada PPD nanti hujung bulan. Itu SDPR. Saya rasa Ismail, kenapa Ismail? Ismail apa dia? Minta maaf, sorry mengganggu. Saya nak tanya Puan Zaliha lah sebelum saya terlupa. Untuk tahun ni kita ada surat ke untuk hantar laporan tu dengan link dia? Dan link tahun lepas tu saya ada lah. Ke dia guna link yang sama lah? Link yang sama. Link tahun ni saya tak dapat link dia pun, surat pun saya tak dapat pun tentang laporan tu, untuk sediakan laporan tu. Saya pun memang tak dapat. Saya pun tak dapat. Tapi daripada Gombak, dia suruh isi juga bermaksudnya link yang sama tu lah yang diberi tu. Yang awal dulu daripada tahun lepas. Nanti saya akan tanya balik dengan Cik Azno, kalau dia kata kena isi, saya akan suruh isilah balik, saya akan buat tu balik. Sebab saya takut nanti sekolah kita akan naik nama. Cikgu nak Atira apa dia? Oh ya, Assalamualaikum. Dah sama sejahtera. Berkaitan dengan murid cici tadi, jika guru kelas ataupun guru subjek memerlukan bantuan lah kiranya, sebab sebelum ni pun saya ada kutip data daripada cikgu-cikgu mengenai murid cicit dan ada juga sebelum ni pun ada setengah cikgu kelas dan cikgu subjek minta tolong saya hubungi apa semua murid. Jadi cikgu-cikgu memerlukan bantuan sebabkan saya pun sendiri tak ada maklumat murid cicit tu kan, saya juga tunggu data yang Cikgu Nasir akan keluarkan. Jadi bolehlah cikgu-cikgu boleh je rujuk pada saya ke macam mana kalau memerlukan bimbingan ataupun kaunseling. Itu saja. Terima kasih. Okey. Apa dah saya ni? Bahagian satu lagi, duit kuam sebenarnya dah masuk semua sekali kepada murid yang seramai 55 orang. Yang mula asal tu masuk dalam 21 orang dalam bank yang dia dah memang ada. Kemudian 34 orang nanti saya akan bagi nombor bank yang kelompok dan bolehlah bagi tahu kepada mak bapak dia yang murid ni dah masuk duit kuam dalam bank masing-masing. Yang 21 orang dulu dia memang bank yang aktif. Yang 34 orang, 33 je yang diberi bank kelompok. Yang seorang lagi tu Siti
Siti Saurah. Saurah tu saya beri cash pada 3 bulan 8. Yang lain tu bulan 7, 31 bulan 7 dan duit tu semua dah masuk. Nanti saya akan bagi ni semua. Itu yang berkuam. Kemudian yang lain ni dah saya rasa tak ada apalah, itu saja. Dan satu lagi yang tahun 6 untuk borang sekolah menengah untuk sekolah SBP, mungkin borang tu tak ada keluar lagi, surat pun tak ada keluar lagi. Dan semalam saya pergi sekolah, ada guru sekolah agama, dia telah meminta nombor email sekolah untuk beri keputusan murid sekolah agama. Jadi nanti kita, apabila keluar itu saya akan suruh Ida keluarkan daripada email untuk markah sekolah agama murid-murid tahun 6 yang nak masuk PB nak masuk SBP. Hanya itu saja, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Zaliha. Cikgu Zayat ada apa-apa nak dimaklumkan tak? Ada sikit, saya ingat tak lama kot, dalam tak sampai 10 minit kot. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Faizah binti Muhammad Daud, Guru Besar, rakan-rakan pentadbir, Cik Azhar dan Puan Zaliha, seluruhnya guru-guru SK Sinaran Budi. Okay, untuk pertamanya saya dengar. Untuk pertamanya saya nak ucapkan tahniah lah kepada semua guru SK Sinaran Budi lah. Sebab kita telah melengkapkan perjumpaan minimum 15 kali perjumpaan lah. Dan selepas itu saya dah dengan izin pentadbir kita tangguhkan sementara perjumpaan kita sebab kita dah lengkap kriminal cukup lah tu. Cuma saya ada tambah tu, saya disebabkan takvim kita dah berubah. Dijangka kita sekolah akan bersambung lagi 2 bulan, Januari Februari untuk tahun 2021. Jadi kita mungkin akan adakan lagi sekali perjumpaan lah sebagai perjumpaan penamat lah. Jadi kita akan jadikan 18 perjumpaan. Setiap unit satu perjumpaan. Dan sambil tu cikgu-cikgu bolehlah lekatkan laporan sekiranya perlu. Bukan perlulah, memang perlulah supaya nanti bila untuk pengumpulan laporan kita dah bersedia semua. Dan yang keduanya, saya kira semua cikgu ada lah. Saya kira semua cikgu ada grup dengan PT daerah masing-masing, tak kira lah apa unit pun, sama ada permainan ke dalam persatuan ataupun uniform lah. Dan sebab itulah saya sentiasa dapat makluman daripada cikgu-cikgu semua tentang penyertaan murid-murid dengan bantuan guru-guru lah. Dan tahniah kepada guru-guru yang telah membawa murid dalam penyertaan murid dalam apa yang telah dianjurkan. Dan untuk maklumanlah, sebenarnya dalam masa PDPR ni banyak agensi-agensi luar yang mengambil peluang untuk masuk ke dalam sekolah, mencipta pelbagai pertandingan, dan sasarannya, siapa sasarannya adalah murid-murid kita lah. Jadi kerana itu pegawai PPD dan JPN sendiri pun telah maklumkan mereka segala permintaan daripada agensi ini mereka akan luluskan, tetapi atas sekolah pula kita pilih. Jangan kita terlampau rakus ataupun tamak sampai semua pertandingan kita nak sertai. Dan saya faham sekolah kita pun memilih secara berpilih lah. Agensi ini samalah macam kita ada penanda aras, mereka pun nak tunjukkan bahawa mereka juga melakukan PDPR. Jadi mereka pun mencipta pelbagai pertandingan yang sasarannya sekolah. Dan sementara saya nak ucapkan tahniah juga kepada guru-guru yang telah berjaya membawa murid menyertai pertandingan yang biasalah, yang biasa kita setiap tahun. Baru tadi pun Cikgu Siva telah maklumkan murid sekolah kita telah mendapat tempat dalam kabadi, walaupun bukanlah tempat terbaik, tetapi kita dapat tempat yang ke-5, 6 dan 11 dalam daerah. So jadi penyertaan tu pun dah dapat satu kejayaan dah. Dan bila dapat tempat, itu bonus untuk kita. Tahniah kepada Cikgu Siva. Sebelum tu juga ada juga dalam penyertaan sukan dalam permainan badminton, juga kita dapat tempat kedua daerah, tak salah je.
murid yang bernama Intan. Okey, tahniah juga kepada cikgu dan murid yang telah membawa murid dalam penyataan secara maya tu. Dan para yang empat PAJSK lah. Saya harap cikgu-cikgu dah bersedia untuk membuat pengisian laporan PAJSK lah. Dan begitu juga apa yang telah dimaklumkan oleh pegawai JPN, dia kata kita pun jangan terlampau rakus tamak nak masuk semua tandingan. Apa saja yang disyorkan tu kita kena tapis dan berpilih, kecuali atas kerelaan cikgu dan dengan keupayaan dan kerelaan cikgu dan murid, juga sokongan daripada parent lah. Kalau parent tak setuju, mana kita jangan paksa lah. Itu atas kerelaan. Sebab yang penting dalam masa pandemik ni kita utamakan PDPR akademik dulu. Barulah dengan sokongan atau co-curriculum. Kita dapat sebahagian pun dah cukup dah. So lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada cikgu lah. Walaupun kita tak sempat bersemuka dengan saya, tapi cikgu-cikgu telah menunjukkan komitmen daripada PM, daripada cikgu-cikgu bersama saya. Juga Cikgu Ahmad Rizwan bawa murid TKRS. Itu uniform saya lah tu, TKRS tu. Terima kasih. Dan untuk akhir kata, terima kasih semua dan tahniah kepada APC untuk tahun lepas. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Cikgu Zayat. Baik, selesai. Kita masuk pada hal-hal lain. Cikgu-cikgu ada apa-apa yang nak dimaklumkan? Saya nak round table. Dekat saya punya PC ni ada beberapa orang je. Yang lain dah tersorok. Okey, ada siapa-siapa yang nak memaklumkan sesuatu untuk hal-hal lain? Kalau tak nanti kan kita nak tutup dah. Nanti kalau dah tutup kan jangan baru nak sebut pula. Okey, Pak Rozila. Assalamualaikum. Sebelum tu saya nak minta maaf saya nak tanya, minit ni untuk dalaman sahaja kan? Tak ada keluar mana kan? Tak ada. Tak ada, okey. Sebab saya nampak tadi dalam minit tu banyak sangat kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan dan ayat terlalu panjang dan sebagainya. Sekali imbas lah saya nampak. Kalau boleh mohon semak balik lah. Minit yang ketiga tu? Ya. Banyak kesalahan ejaan, tanda baca dan juga ada satu ayat tu sampai 3 dan tak ada tak perlu buat ayat panjang-panjang lah sebab nanti takut tak sampai apa yang nak disampaikan dalam minit tu. Minta maaf saya bukan nak ni, cuma saya tak nak keulatan guru BM. Kan bahasa pun salah. Sebab saya tak nak nanti kan marah saya pula bukan. Saya minta maaf, saya tegur sebab takutlah kot-kotlah ada pemantau ke tengok minit banyak sangat kesilapan tu kan. Cuma masa ni Puan Saidatul dia dah syarat sangat agaknya dia pun dah tak. Ya mungkin lah. Okay. Dan kesilapan saya pun menyemak sekali lalu je. Saya ni bukan teliti sangat tu yang tak perasan. Terima kasihlah Puan Rozila memberitahu sekali lalu pun Puan Rozila boleh ternampak semua-semua tu. Okey, terima kasih. Minta maaf cikgu. Tak apa. Saya ni otak dah makin lemah. Kata tengok 2-3 kali pun saya tak perasan apa silap. Sorry lah, tu kata kelemahan saya lah. Memang wajar pun saya dah sepatut berpencen. Okey, lain-lain lagi. Siapa lagi cikgu? Ada apa-apa nak disuarakan? Ni kalau dapat jumpa dalam bilik mesyuarat kita, saya dapat pandang muka cikgu seorang-seorang. Ni dekat komputer ni adalah beberapa orang je yang nampak. Onkan kamera je Puan. Minta onkan kamera je. 3.42 tak ni, tak lepas. Aduh. Dapat seorang-seorang kecil-kecil je kan. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak ni untuk hal-hal lain? Ya, tadi ada. Azan dah lama dah ni dari tadi. Jadi saya pesan lagi sekali ya, esok jangan lupa pukul 3 juga nanti Cikgu Azhar akan keluarkan link untuk mesyuarat keuangan esok. Jadi ketua-ketua panitia bersedialah esok. Ketua panitia guru media betul tak Puan? Dia semua yang berkaitan dengan keuangan. Okey. Semua fikir-fikir dan juga semua yang berkaitan dengan keuangan.
Okey. Tak ada apa-apa semua? Tak ada apa-apa Puan. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pentadbir dan juga guru-guru atas kesudian bersama-sama dalam mesyuarat ni dan juga memberikan apa yang sepatutnya nak dimaklumkan kepada guru-guru, dan tahniah sekali lagi kepada guru-guru APC 2020. Semoga lebih terus lebih cemerlang lagi. Saya tahu dekat Sinaran Budi ni dah hampir 90% ataupun 85% guru-guru telah menerima APC walaupun sekali. Jadi jangan kata orang, bukan jangan mengharap, tidak. Jangan berdengki dengan kawan yang dapat APC tu dipersoalkan pula. Apa kecemerlangan dia? Dia pun macam ni juga, dia pun lambat juga, dia pun terkial-kial juga. Jangan pertikaikan itu. Rezeki masing-masing Allah dah bagi. Kamu cikgu-cikgu tu dah dapat 2-3 kali, bagilah peluang kepada kawan-kawan lain yang belum lagi menerima APC. Jadi kata orang tu rezeki daripada Allah, Allah yang tentukan. Jadi rezeki masing-masing. Saya ucapkan tahniah supaya semua bermakna kalau dah hampir 90% macam telah divaksin dah ni. Semua 90% ni telah menerima APC, mana cikgu-cikgu Sinaran Budi adalah sangat cemerlang. Jadi perlu memacu Sinaran Budi ini dengan lebih cemerlang. Saya doakan cikgu-cikgu nanti akan dapat seorang guru besar yang lebih cemerlang supaya sama-sama boleh memacu dengan lebih gemilang lagi. Saya minta ampun maaf jika ada apa-apa yang terkasar bahasa atau tersilap kata. Jadi saya rasa kita punya mesyuarat kita yang kali keempat 2021 ni ditangguhkan pada pukul 4.38. Ya, Cikgu Azinida, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan, terima kasih semua. Terima kasih semua. Kita ada buat Cikgu Azhar, boleh tak nak tanya sikit? Cikgu Azhar. Cikgu Azhar. Ya, kejap. Okey. Saya nak tanya ni, tadi saya ada telefon ke